Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Para pelajar sekalian, saya Ustaz Zulkarnain bin Pauliran, guru pendidikan Islam anda untuk tahun ini. Jadi pada hari ini kita teruskan pelajaran kita di bawah tajuk pelajaran 4, mudahnya tajwid unit 1, hukum nun sakinah dan tanwin atau Jadi untuk objektif pelajaran kita pada hari ini adalah pelajar-pelajar boleh menyatakan dua contoh daripada kelima-lima hukum tajwid nun sakinah atau nun mati dan tanwin. Mari kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Dengarkan penerangan saya. Kemudian saya akan berikan anda latihan. Okey, dalam Al-Quran ada yang namanya hukum nun sakinah dan tanwin. Okey. Nun sakinah itu bermaksud hukum nun yang tidak berbaris atau juga dikenali sebagai nun mati. Kemudian tanwin pula baris dua di atas, di bawah, di hadapan, yang sebenarnya tanwin mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Okey, hukum nun mati dan tanwin ni ada lima. Yang pertama ikhfa hakiki, yang kedua idgham ma'al ghunnah, yang ketiga idgham bila ghunnah, yang keempat hizal halqi dan iqlab. Okey, mari kita teruskan mengenali kelima-lima hukum nun mati atau nun sakinah dan tanwin ini. Okey, kita tengok di kotak ini ada beberapa maklumat diberikan. Yang di atas sekali itu adalah kelima-lima hukum nun mati dan nun mati dan tanwin. Kemudian ada maksudnya, kemudian ada huruf-hurufnya, kemudian ada cara bacaannya dan contoh-contoh. Okay, kita tengok kepada hukum hizal halqi dulu. Tengok yang warna biru tu. Maksud dia adalah apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hizal halqi ni apabila hukum nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berikut, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Okey, cara bacaannya adalah bunyi nun mesti jelas dan nyata. Contoh bacaan kita tengok bawah sekali tu. Tengok contoh dia. Man amana, nun mati bertemu dengan hamzah, nun sakinah bertemu dengan hamzah, maka nun tu dibaca jelas dan nyata. Man a. Kemudian kita tengok contoh yang seterusnya. Jurufin harin, tanwin berbaris bawah selepas dia huruf ha, maka namanya hizal halqi. Maka tanwin itu hendaklah dibaca dengan jelas dan nyata. Jurufin ha, jurufin ha, jurufin ha. Kemudian contoh yang seterusnya, min ghillin, nun sakinah atau nun mati berjumpa dengan ghin, maka nun tu dibaca dengan jelas dan nyata. Min ghillin. Kemudian yang seterusnya, la afuwun ghafur, ada tanwin berbaris atas, selepas ada huruf ghin, la afuwun ghafur, maka ini semua disebut sebagai izhal halqi. Kita tengok hukum nun sakinah dan tanwin yang seterusnya. Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ni maksud dia apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berikut, lam, ra. Minta maaf salah. Saya ulang balik. Apabila idgham ma'al ghunnah adalah apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berikut, ya, waw, mim, nun. Cara bacaan
menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Kita tengok contoh dia pada kotak yang bawah itu sekali, berwarna putih tu miwalin. Lepas nun sakinah, nun tak berbaris, selepas dia huruf waw, maka dimasukkan huruf nun tu ke dalam waw. Jadi nun tu dihilangkan bunyinya. Miwalin. Miwalin. Kemudian kita baca contoh yang seterusnya. Ayyakfuru. Ayyakfuru. Nun tak berbaris, itu dipanggil nun sakinah, bertemu dengan ya atau selepasnya huruf ya. Jadi nun tu dimasukkan ke dalam huruf ya, atau nun tu dihilangkan bunyinya. Jadi bunyinya ayyakfuru, ayyakfuru. Patutnya an yakfuru. Tapi oleh kerana bertemu dengan huruf ya, dihilangkan atau digabungkan huruf nun tu kepada ya. Ayyakfuru, ayyakfuru. Kemudian kita tengok contoh seterusnya bawah. Contoh yang ketiga, ada dua contoh tanwin ada satu contoh tanwin dan satu contoh nun sakinah. Bisuratim mim mislih. Ada tanwin ta bulat tu atau ta marbutah dipanggil, berbaris tanwin dua di bawah, selepasnya huruf mim. Jadi dibaca bisuratim, bisuratim mi. Kemudian seterusnya tu ada nun tak berbaris, selepasnya huruf mim. Jadi nun tu dihilangkan bunyinya. Mim mislih, mim mislih, bisuratim mim mislih. Okey, kita tengok contoh yang terakhir, iaitu wujuhu yauma idzin na'imah. Ada dua juga contoh. Pertama, tanwin berbaris dua di depan, bertemu dengan ya. Ya, wujuhui. Bunyi dia wujuhui. Kemudian ada tanwin berbaris bawah, bertemu dengan huruf nun. Jadi bunyinya yauma idzin na'imah. Jadi saya ulang balik dia. Wujuhui yauma idzin na'imah. Okey. Kita pergi kepada hukum nun sakinah dan tanwin yang seterusnya, iaitu idram bila gunnah. Maksud dia apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berikut. Ada dua huruf dia idram bila gunnah ni ada dua, lam dan ra. Okey, cara bacaan dia yang bawah tu cara bacaan dia, menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Ini contoh bawah. Fa'il lam, nun tak berbaris atau dipanggil nun sakinah, nun mati bertemu dengan lam. Jadi bunyinya, nun tu dihilangkan bunyinya atau digabungkan dengan huruf seterusnya. Fa'il lam, fa'il lam. Kemudian yang contoh yang kedua, mir rabbihi, mir rabbihi. Nun sakinah atau nun mati ataupun nun tak berbaris selepasnya huruf ra, maka nama dia, hukum dia idram bila gunnah. Jadi nun tu dihilangkan bunyinya atau digabungkan bunyinya ke huruf ra. Mir rabbihi, mir rabbihi. Kemudian yang bawah tanwin pula tanwin berbaris atas. Lepas tanwin untuk huruf lam. Qayyimal liyunzira, qayyimal. Tanwin mim tu tanwin berbaris atas, selepasnya huruf lam. Alif selepas tanwin tu tidak dikira dalam bunyi, hanya dalam tulisan saja. Qayyimal liyunzira, qayyimal liyunzira. Mal patutnya bunyinya kalau tak ikut hukum tajuk dia qayyiman liyunzira, tapi oleh kerana dia hukum idgham bila gunnah, jadi qayyimal liyunzira. Kita tengok hukum yang seterusnya, contoh yang seterusnya. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Tanwin berbaris depan bertemu dengan ra. Huruf ra tu ada baris dua kan. Ghafurur rahim, rur rahim. Patutnya bunyinya kalau tidak hukum idgham bila gunnah jadinya ghafurun rahim. Tapi oleh kerana tanwin tu bertemu dengan ra, jadi dia bunyinya dimasukkan ghafurur rahim. Okey. Kemudian
Kita tengok hukum yang seterusnya, iqlab. Masuk iqlab pula adalah apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berikut, iaitu ba. Iqlabnya ada satu huruf saja, ba. Jadi menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim serta dengung. Yang ba'u, tanda nak mengenali hukum iqlab ni, di atas nun sakinah ataupun tanwin ada mim kecil. Ni tengok ada nun, lepas huruf ya tu ada nun. Atas nun tu ada mim kecil, lepas dia huruf ba. Jadi bunyinya hendaklah ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Yang bu'a. Okey, kita tengok seterusnya. Mim ba'di. Nun ada mim kecil di atasnya, lepasnya huruf ba. Ini nama dia, hukum dia iqlab. Kita baca ya. Mim ba'di. Okay, kita tengok yang seterusnya adalah contoh kepada tanwin. Sami'un basir. Tengok ain itu sebenarnya tanwin berbaris dua. Tetapi baris tanwin di depan itu diganti dengan mim kecil. Jadi sebenarnya dia tanwin. Selepas huruf baris depan, selepas itu ada mim kecil. Maka kita tahulah hukum dia adalah iqlab. Maka ditukarkan bunyi tanwin itu kepada kepada mim. Sepatutnya bunyinya sami'un basir. Ini kalau tak ikut hukum iqlab. Tapi kita baca Quran kena ikut hukum tajwid kan. Jadi bunyinya adalah sami'un basir. Seterusnya adalah yang bawah juga, tanwin. Contoh tanwin berbaris bawah pula. Mustakhfin billail. Ada huruf fa tu. Ada huruf fa, tanwin berbaris bawah. Selepas baris bawah tu ada mim kecil. Maka kita tahu dia adalah tanwin yang bertemu dengan ba. Jadi kita kena tukarkan bunyi nun tu ataupun bunyi tanwin tu kepada mim dan kita dengungkan dia. Mustakhfin billail. Kemudian kita seterusnya, hukum yang terakhir untuk hukum nun sakinah dan tanwin adalah ikhfa hakiki. Okey, kita lihat maksud dia ya. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah di bawah. Kita tengok yang warna biru ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf. Jadi cara bunyinya ialah bunyi nun dibaca secara samar seantara izhar dengan idgham serta dengung. Kita tengok contoh dia. Ada dua hukum nun. Pada contoh yang mula-mula tu ada dua contoh nun sakinah. In kuntum. Patutnya bunyinya in kuntum. Tapi kerana dia adalah hukum ikhfa hakiki, maka disamarkan bunyi nun tu. In kuntum. Nampak tak nun tak berbaris? Nak mengenali ikhfa hakiki ni antara caranya ialah nun tak berbaris. Selepas dia huruf-huruf yang di atas lah yang saya sebutkan tadi. Kita seterusnya, contoh yang seterusnya, min dinikum. Nun, kalau lepas mim tu ada nun. Nun tu tak berbaris. Selepas nun tu huruf dal. Dal ni adalah salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kita samarkan bunyi nun tu. Patutnya bunyinya min dinikum. Tapi oleh kerana dia hukum ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nunnya. Min dinikum. Okey, kita contoh yang seterusnya adalah hukum tanwin. Hukum tanwin. Qawlan thaqila. Lepas tanwin. Lam alif tanwin. Alif tu tak dikira. Lam di atas berbaris tanwin. Berbaris dua di atas. Selepasnya huruf sa. Sa ni salah satu huruf iqlab. Qawlan thaqila. Patutnya baca dia, kalau tak kita tak nak guna hukum ikhfa hakiki, jadi qaulan thaqila. Tapi salah bacaan dia kalau kita baca seperti itu. Kita kena samarkan bunyi tanwinnya atau bunyi nunnya.
Jadi bunyi yang betul qaulan thaqila. Kita tengok contoh yang seterusnya, contoh tanwin yang seterusnya untuk hukum ikhfa hakiki. Ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Jadi kalau kita tengok ada huruf ra di atasnya tu ada hukum, ada tanwin berbaris depan. Selepasnya huruf shin. Jadi kita hilangkan atau samarkan, minta maaf bukan hilangkan, samarkan bunyi nun, sakinah nunnya atau tanwinnya. Patut je bacaan dia kalau tak ikut hukum ikhfa hakiki, ghafurun syakur. Tapi tak boleh baca Quran seperti itu. Kita kena baca ikut hukum ikhfa hakiki. Jadi bunyi dia ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Run syakur. Jadi para pelajar sekalian, itu adalah pelajaran kita hari ini berkaitan nun sakinah atau nun mati dan tanwin. Jadi saya harap para pelajar dapat melihat keseluruhan video ini, dan sebentar lagi saya akan memberi kepada anda latihan. Selepas anda menonton video ini, buatlah latihan, iaitu latihannya adalah menulis nota ni semula. Nota ni awak tulis semula. Mulakan dengan tajuk ni lah. Tajuk ni awak tulis tajuk ni, kemudian terus buat nota ni. Okey? Boleh? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi anda semua kefahaman, dan anda boleh, saya dan anda semua boleh membaca Al-Quran seperti mana yang dikehendaki oleh Al-Quran sendiri atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.